selamat datang ke episod khas hari ini, di mana kita akan membicarakan satu topik yang amat penting, khususnya buat kita yang bergelar belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak, yaitu akhlak dan tingkah laku pelajar IPGKS dan pelbagai aspek. Saya, Nur Hidayah binti Idrus, merupakan moderator dalam podcast pada hari ini. Bersama saya ialah Nur Atikah binti Suhaidin dan di hujung sana merupakan Alia Atirah binti Lokman. Sebagai pelatih guru di Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak, proses pembentukan kami tidak hanya tertumpu kepada penguasaan ilmu dan kemahiran pedagogi, tetapi turut menekankan aspek pembinaan akhlak, disiplin diri, dan keupayaan menjadi teladan kepada masyarakat. Latihan yang diterima oleh kita merangkumi dimensi intelektual, rohani dan sosial, yaitu selaras dengan aspirasi untuk melahirkan pendidikan seimbang dan holistik. Dalam konteks ini, satu pemerhatian telah dijalankan bagi meneliti berbagai aspek kehidupan belajar di kampus. Fokus diberikan kepada penghayatan ibadah, pembentukan sosial melalui aktiviti ibadah, hubungan antara pelajar muslim dan bukan muslim, serta interaksi dengan pensyarah dan kaki tangan kerja di institut ini. Pemerhatian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana elemen-elemen tersebut menyumbang kepada pembentukan kepribadian belajar dari segi nilai, adab dan tingkah laku harian. Melalui pemerhatian yang dijalankan, kami sudah berusaha untuk menelusuri bagaimana pelajar IPGKS menghayati ibadah dalam kehidupan seharian mereka, sama ada di surau, asrama, maupun di bilik kuliah. Setelah itu, bagaimana amalan tersebut boleh mempengaruhi sikap serta interaksi mereka dalam komuniti di kampus ini. Pemerhatian ini diharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peranan ibadah dalam bentuk identiti dan khasiat belajar sebagai bakal pendidikan berjiwa murni. Baiklah, izinkan saya untuk mengupas isi kita yang pertama, iaitu akhlak dan tingkah laku pelajar IPGKS dari aspek ibadah. Bila kita sebut tentang ibadah, ramai mungkin terus terbayang tentang solat, puasa atau baca Al-Quran. Tapi sebenarnya ibadah jauh lebih luas daripada itu. Ibadah bukan sekadar amalan ritual, tetapi satu bentuk ketaatan dan disiplin yang menyeluruh dalam kehidupan. Ia merangkumi setiap perkara yang dilakukan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dari segi menuntut ilmu, menyelamatkan, atau sekadar memberi senyuman ikhlas. Jadi, apabila kita bercakap tentang akhlak pelajar dari aspek ibadah, kita bukan hanya menilai sejauh mana seseorang menunaikan solatnya, tetapi juga bagaimana amalan itu membentuk pribadi dari segi kesabaran, keikhlasan dan rasa tanggung jawab dan cara bergaul dengan orang lain. Dan di IPGKS, nilai-nilai inilah yang menjadi asas dalam membentuk guru yang bukan sekadar mengajar, tetapi mendidik dalam hati. Hasil pemerhatian menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar IPGKS menzahirkan pengamalan ibadah yang baik dan konsisten. Kalau kita berada di kampus, mungkin kita pernah perasan sekali azan berkumandang, akan ada yang belajar yang bergegas ke surau untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ada yang jadi imam, ada yang jadi bilal, dan ada yang urusan dengan penuh tertib. Walaupun sibuk dengan tugasan, latihan mengajar atau aktiviti kurikulum, mereka tetap berusaha untuk menepati waktu solat itu. Itu bukan perkara kecil. Ia menunjukkan disiplin, kesedaran rohani dan keutamaan terhadap hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu sahaja, ramai pelajar yang turut beramal dengan ibadah sunat seperti solat duha, membaca Al-Quran selepas
selesai solat dan berzikir di waktu lapang. Ada juga di antara mereka yang menjadikan waktu selepas maghrib sebagai masa untuk tadabbur ayat-ayat suci. Kalau kita perhatikan suasana seperti ini bukan sahaja menghidupkan roh kampus Islamik, tetapi juga menjadi semangat ukhuwah dan ketenangan dalam diri pelajar. Dari segi adab beribadah, belajar IPGKS juga dilihat amat menjaga kebersihan diri dan berpakaian sopan ketika mereka menunaikan solat. Ada pelajar yang mengambil berat soal kekemasan, memastikan tempat solat itu bersih, dan ada juga yang menepati waktu ibadah walaupun mereka berada dalam keadaan sibuk. Mungkin ada antara kita yang pernah menyempurnakan dengan lembut bila melihat mereka lupa atau terlambat solat. Itu sebenarnya satu bentuk dakwah kecil. Ia menunjukkan kepedulian sesama muslim dan semangat ukhuwah Islamiyah. Sikap seperti inilah yang melambangkan roh pendidik Islamik. Mereka bukan hanya menegur dengan kata-kata, tetapi dengan teladan dan kelembutan hati. Selain ibadah khusus seperti solat dan puasa, pelajar IPGKS turut menzahirkan ibadah umum dalam kehidupan harian. Contohnya, mereka semua menuntut ilmu. Mereka juga jaga adab dengan bicara. Mereka menepati masa dan selalu datang ke kelas. Mereka juga bersikap jujur dalam melaksanakan tugasan. Semua ini termasuklah dalam ibadah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai pelajar sedar bahawa proses pembelajaran juga merupakan satu bentuk pengabdian. Jadi, walaupun berdepan dengan tekanan akademik, mereka tetap berusaha untuk menyiapkan tugasan dengan jujur dan amanah. Ada juga yang membantu rakan-rakan yang ketinggalan dalam belajar. Bukan kerana mereka ingin menonjolkan diri, tetapi kerana mereka sedar bahawa dengan membantu orang lain, ia juga merupakan satu ibadah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada di antara kita yang pernah rasa susah ketika mengerjakan tugasan, tapi bila niat itu dibetulkan, rasa letih itu akan bertukar menjadi kepuasan hati kerana mereka telah mendapat pahala. Di sinilah keindahan ibadah yang menenangkan hati dan menjadikan kita lebih ikhlas dalam berbuat baik. Namun begitu, dalam setiap kebaikan pasti ada ruang untuk menambah kebaikan. Hasil pemerhatian turut mendapati bahawa masih ada segelintir pelajar yang kurang menjaga ketepatan waktu solat, terutamanya ketika terlibat dengan aktiviti di luar kampus. Ada yang melaksanakan solat dengan tergesa-gesa, mungkin kerana mereka letih selepas melaksanakan tugasan yang diberikan. Mungkin ada antara kita yang pernah mengalami perkara sama. Niat nak solat awal, tapi tertunda sebab ada banyak tugasan. Atau rasa penat selepas program. Ini semua realiti kehidupan pelajar. Namun, yang penting ialah kesedaran untuk memperbaikinya dan usaha untuk istiqomah walau sedikit demi sedikit. Secara keseluruhannya, pelajar IPGKS telah menunjukkan tahap penghayatan ibadah yang baik. Amalan seperti solat, membaca Al-Quran dan menjaga adab seharian bukan sahaja membentuk disiplin diri, tetapi juga melahirkan pelajar yang berjiwa tenang, sabar dan berakhlak mulia. Dan mungkin ada antara kita yang sedang mendengar sekarang yang pernah lalai atau sedang berusaha memperbaiki diri. Ingatlah, perbuatan kita perubahan tidak perlu besar. Mulakan dengan perkara kecil seperti menunaikan solat di waktu awal, baca satu halaman Al-Quran at least 1 kali sehari, atau bantu rakan dengan ikhlas. Sedikit demi sedikit, insya-Allah ia akan membentuk diri kita menjadi insan yang lebih baik. Ibadah bukan hanya kewajipan, tetapi juga jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi pendidik yang bukan sekadar mengajar dengan ilmu,
tetapi juga dengan hati yang ikhlas. Sekian, itu sahaja dari saya. Podcast ini akan diteruskan dengan saudari Andika. Dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum semua. Sungguh bersemangat ya rekan-rekan sekalian. Masya Allah, sungguh menarik perbincangan kita pada hari ini. Saya Nur Atika akan menjelaskan tentang pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang akhlak dan tingkah laku pelajaran IPJKS dari aspek riadah. Oke, nak tahu tak apa kaitan akhlak dengan riadah? Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menggalakkan umatnya untuk sentiasa menjaga kesehatan agar tubuh badan kita kuat dan aktif. Sebenarnya, dengan beriadah juga kita dapat memupuk akhlak yang baik kerana kita bukan sahaja menjaga kesehatan tetapi juga belajar nilai disiplin dalam diri untuk memastikan kita kekal konsisten untuk tidak malas beriadah. Dengan beriadah kita mungkin boleh menjadi seorang yang rajin, seorang yang berdisiplin dan konsisten untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pemerhatian dan catatan senang-senang yang telah saya hasilkan, nampaknya rata-rata pelajar IPJKS kita ni gemar beriadah pada waktu petang. Terdapat banyak aktiviti yang dilakukan oleh mereka seperti contoh brisk-walk, bermain petang, badminton, futsal, bola jaring, dan ada juga yang sering berjalan kaki ke pantai seperti saya sendiri. Aktiviti-aktiviti ini sudah tentu dapat menyehatkan tubuh badan mereka karena sekali mampu membantu para pelajar melepaskan tekanan dalam pelajaran. Terutama sekali bagi saya sendiri, saya yakin semua pelajar IPJKS ini merasa tekanan yang sangat tertekan dengan banyak tugasan yang diberikan. Melalui pemerhatian saya, segenap pelajar IPJKS ketika beriadah, mereka memakai pakaian yang tertutup, terutama sekali bagi pelajar perempuan. Masya Allah, saya mendapati mereka akan memakai pakaian yang longgar dan bertunang sedikit labu. Ini menunjukkan mereka sangat mementingkan aurat. Alhamdulillah. Namun begitu, terdapat juga segelintir pelajar yang tidak menjaga aurat dan ikhtilat. Pelajar lelaki yang memakai seluar pendek ini saya tidak melihat, saya terlihat, dan pelajar perempuan. Namun begitu, terdapat juga segelintir pelajar yang tidak menjaga aurat dan juga ikhtilat. Contohnya, beberapa pelajar lelaki yang memakai seluar pendek dan pelajar perempuan yang memakai tudung dan pakaian yang singkat ketika beriadah. Ada juga yang bermain permainan berdua-duaan, permainan secara berdua-duaan dan seperti dia akan menimbulkan fitnah dan tidak sedang batal mandang. Wallahu a'lam. Seterusnya, saya juga mendapati para pelajar IPJKS ini sering bersukan bersama-sama. Seperti contoh dalam permainan futsal. Kebiasaannya, orang akan cepat emosi ketika bermain. Tetapi apa yang saya perhatikan, pelajar-pelajar yang bermain futsal ini tidak beremosi apabila kalah dalam permainan. Mereka tidak melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Faham tak maksud saya? Contohnya menggunakan perkataan yang kesat, makian dan cacian kepada rakan yang menjadi penyebab mereka kalah dalam permainan tersebut. Betul, bahkan bergaduh yang boleh merosakkan ukhuwah. Ini menunjukkan para pelajar IPJKS lebih mementingkan ikatan persahabatan, toleransi dan semangat juang daripada memilih untuk bergaduh. Perkara ini sekaligus menunjukkan akhlak Rasulullah yang wajib dicontohi untuk menjaga ukhuwah. Masya Allah. Masya Allah. Seterusnya, akhlak dan tingkah laku pelajar IPJKS dari aspek hubungan sesama Muslim. Baiklah, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang akhlak dan tingkah laku pelajar ini, hubungan sesama Muslim. Antara topik yang kita bicarakan pada hari ini, saya rasa topik ini yang paling penting sekali kerana hubungan sesama Muslim mencerminkan tahap keimanan dan akhlak kita. Rasulullah pernah bersabda, tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Ada tahukah betapa pentingnya kita menjaga hubungan sesama Muslim kerana antara kepentingan menjaga hubungan ialah untuk mengeratkan silaturahim. Di dalam Al-Quran ada menyebut bahawa seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Seterusnya, kepentingan untuk kita menjaga silaturahim antara hubungan dengan saudara Muslim yang lain adalah untuk mendapatkan pahala. Saya yakin kita semua sedar bahawa tujuan kita di bumi ini adalah untuk menyembah Allah dan melaksanakan segala perintahnya untuk mendapatkan pahala.
Oleh itu, suka saya ingatkan bahawa tali persaudaraan antara sesama Muslim adalah salah satu cara untuk mendapatkan pahala. Subhanallah, saya sangat setuju dengan pendapat kamu. Saya juga bersyukur yang IPJKS ni sangat mementingkan toleransi antara sesama Muslim. Namun, melalui pemerhatian saya sendiri, saya nampak pelajar IPJKS ni saling tolong-menolong dan memandangkan IPJKS kita ni sering membuat program. Saya sedari ramai pelajar kita ni saling meringankan beban. Contohnya, diorang ni selalu tolong-menolong seperti ayat kita cakap tadi, diorang selalu susun bersih dan kadang-kadang pun tolong dalam aspek pembelajaran. Masya Allah, semoga mereka semua diberkati Allah. Dan apa yang saya lihat juga, ada yang selalu tidur lewat untuk menjayakan program. Lihatlah pelajar-pelajar IPJKS kita ni sangat mementingkan kerjasama. Namun begitu, saya juga dapati ada segelintir pelajar yang tidak mengamalkan akhlak yang baik sesama Muslim. Hal ini dikatakan demikian kerana saya pernah melihat beberapa pelajar Muslim ni, dia tidak betul-betul sapa dengan baik dengan seorang Muslim itu sendiri. Mereka tidak senyum ataupun memberi salam dengan baik, walaupun orang itu sudah memberi salam dengan dia, tapi dia tidak jawab. Dan perkara ini saya bimbang akan merosakkan ukhuwah antara umat Muslim di IPJKS ni. Saya akan teruskan dengan akhlak dan tingkah laku pelajar IPJKS dari aspek hubungan sama rakan bukan Muslim. Tadi Atika cakap tentang Muslim. Sekarang kita akan masuk kepada yang bukan Muslim pula. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang bilang kaum dan bangsa, pengalaman nilai toleransi serta akhlak mulia amat penting bagi memastikan keharmonian terus terpelihara. IPJKS pula turut memainkan peranan besar dalam membentuk sahsia bakal pendidik yang beretika, berjiwa penyayang dan sikap hormat menghormati. Sehubungan dengan itu, pemateri ini dijalankan bagi meneliti tingkah laku dan akhlak pelajar IPJKS dalam menjalin hubungan dengan rakan bukan Muslim pula. Hasil pematerian menunjukkan bahawa majoriti pelajar berjaya mempamerkan akhlak mulia berlandaskan nilai Islam yang menghormati kepelbagaian agama dan budaya. Dasar kesimpulannya yang saya dapatkan, pelajar IPJKS ni menunjukkan sifat mesra, toleransi dan saling menghormati dalam interaksi harian dengan rakan bukan Muslim. Contohnya, mereka sering menggunakan sapaan umum seperti selamat pagi dan hai sebagai tanda hormat sekaligus menonjolkan budaya pergaulan Islam yang menekankan adab dan kesantunan. Sikap ini bukan sekadar menggambarkan kesopanan, malah menunjukkan kesediaan mereka untuk membina hubungan harmoni. Baiklah, untuk pemerhatian saya pula, selain itu, pelajar Muslim di IPJKS juga menghindari sebarang bentuk perbualan yang boleh menyinggung sensitiviti agama ataupun pergaulan. Mereka menjaga tutur kata dan memilih untuk berbincang secara berhemah apabila menyentuh isu sensitif berkaitan budaya dan agama. Tindakan ini bersesuaian dengan prinsip Islam yang menggalakkan umatnya mengamalkan komunikasi penuh hikmah, lembut. Rasulullah sendiri pernah menekankan kepentingan menjaga lidah dan hati ketika berinteraksi dengan sesiapa sahaja tanpa mengira agama. Ini untuk mengelakkan daripada mereka terasa hati sehingga boleh menimbulkan kebencian. Berdasarkan situasi pembelajaran pula, pelajar Muslim menunjukkan kerjasama erat dalam kerja kumpulan, tidak membezakan rakan berdasarkan agama ataupun latar belakang. Mereka sanggup membantu rakan bukan Muslim dengan penuh sabar dan rendah hati, terutamanya ketika rakan memerlukan penjelasan terhadap istilah atau konsep yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Sebagai contoh, terdapat situasi di mana seorang pelajar Muslim menerangkan maksud istilah ibadah dan konsep akhlak secara terperinci dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung kepercayaan rakan-rakan Muslim. Hal ini jelas mencerminkan amalan dakwah secara tidak langsung melalui akhlak yang baik, selari dengan contoh teladan Rasulullah yang menekankan rahmah, hikmah dan juga ihsan. Terima kasih saudara Atika kerana menambah isi saya. Sekarang saya akan mengulas tentang aspek toleransi budaya. Melalui pemerhatian saya dapati pelajar IPJKS juga menunjukkan kepekaan dalam menghormati pantang larang dan adat rakan yang bukan Muslim, khususnya berkaitan makanan, cara berpakaian dan amalan ibadah.
Mereka turut mengelakkan daripada memaksa rakan bukan Muslim mengikuti adat atau pandangan mereka, malah memberi ruang kepada mereka untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing. Sikap ini jelas menunjukkan penghayatan prinsip Islam dalam menghormati kepelbagaian sekaligus menyumbang kepada suasana pembelajaran yang harmoni dan matang. Walaupun banyak nilai murni yang dapat diperhatikan, ada juga beberapa kelemahan kecil yang perlu diberikan perhatian. Antaranya ialah segelintir pelajar masih kurang berinteraksi dengan rakan yang bukan Muslim, terutamanya dalam suasana sosial di luar kelas. Contohnya masa kita pergi mall lah kan, kita jumpa rakan kita yang bukan Muslim. Ramai yang macam buat tak tahu, buat macam tak kenal. Hal ini juga mungkin disebabkan oleh faktor psikologi seperti rasa kurang yakin, malu atau kekangan. Macam saya cakap tadi lah, orang malu tegur kawan. Selain itu, terdapat kecenderungan setengah pelajar untuk berkumpul dalam kelompok yang sama agama atau etnik ketika sesi perbincangan bebas di dalam kelas. Keadaan ini menggambarkan bahawa walaupun hubungan baik terjalin, terhadap kebukaan dan interaksi antara agama masih boleh diperluas dan diperkukuh. Oleh itu, usaha mempertingkatkan tahap interaksi sosial dan budaya dalam kalangan pelajar perlu diteruskan. Program berbentuk pembelajaran kolaboratif antara budaya, aktiviti kurikulum yang bercampur dan sesi pembinaan karakter berasaskan nilai universal seperti hormat, empati dan belas kasihan boleh dilaksanakan dengan aktif. Dengan melibatkan semua pelajar tanpa mengira latar belakang, interaksi silang budaya dapat dipertingkatkan dan seterusnya memperkukuh hubungan pelbagai kaum di institusi pendidikan. Oleh itu, saya akan teruskanlah yang seterusnya. Seterusnya saya akan kupaskan tentang akhlak dan tingkah laku pelajar IPJKS dari aspek hubungan dengan pencara dan kaki tangan IPJKS. Sekarang ini kita uraikan dalam pencara dan kaki tangan seperti tukar kebun. Seterusnya saya akan dapatan kajian berkaitan dengan hubungan IPJKS pelajar dengan pencara dan kaki tangan. Penghayatan adab terhadap guru dan warga institusi merupakan aspek penting dalam pembentukan sasiah seorang bakal pendidik. Hal ini selari dengan ajaran Islam yang menekankan kehormatan kepada guru sebagai penyampai ilmu dan pembimbing akhlak. Rasulullah SAW turut mengangkat kedudukan guru dengan menyatakan bahawa ulama dan pendidik merupakan pewaris para nabi. Oleh itu, hubungan baik antara pelajar dengan pencara serta kaki tangan menjadi simbol kecemerlangan akhlak seorang penuntut ilmu, iaitu kita sendiri. Berdasarkan pemerhatian yang saya jalankan, saya dapati bahawa pelajar IPJKS majoriti menunjukkan tingkah laku beradab, sopan dan penuh hormat terhadap para pensyarah dan kaki tangan. Pelajar sentiasa memberi salam dan sapaan hormat seperti Assalamualaikum bagi yang Muslim atau selamat pagi bagi yang bukan Muslim ketika bertemu pensyarah di dalam bilik kuliah ataupun di luar. Mereka menjaga nada suara, penggunaan bahasa yang sopan serta mengelakkan percakapan kasar atau nada tinggi. Sikap begini bukan sahaja menunjukkan budi pekerti, tetapi mencerminkan kesedaran bahawa ilmu yang diperoleh memerlukan adab sebagai asas keberkatan. Dalam konteks pembelajaran, pelajar memiliki kerjasama yang baik dalam setiap arahan akademik, tugasan, dan aktiviti yang dijalankan. Mereka juga mengamalkan etika komunikasi profesional ketika menghubungi pensyarah melalui mesej ataupun email dengan menggunakan sapaan formal, bahasa yang tepat serta mengelakkan ringkasan tidak sesuai. Di sini saya ingin tambahkan, kalau saya bagi tips lah untuk cara kita berhubung secara melalui mesej. Kita sepatutnya kita memberi salam dan kemudian meletakkan maaf mengganggu. Sebab kita memerlukan beberapa masa pensyarah itu untuk balas mesej kita. Kemudian kita perlu memperkenalkan diri dan kita dari kelas mana. Jadi dengan adanya perkara ini dalam untuk
Mesej pensyarah. Pensyarah lebih yakin untuk menjawab chat tu sebab kita Hormat, kita hormat pensyarah tu. Okey. Seterusnya, pelajar juga yang dapat saya lihat di sini menghargai dan menyantuni kaki tangan sumbangan seperti pustakawan, pegawai pejabat dan pekerja asrama dengan sikap mesra serta membantu apabila diperlukan dan mengucapkan terima kasih atas perkhidmatan yang diberikan. Ini menunjukkan bahawa pelajar memahami peranan semua warga kampus dalam kelancaran proses pendidikan. Dari aspek disiplin, pelajar turut berusaha menunjukkan kesungguhan dan keseriusan dalam menuntut ilmu. Mereka hadir ke kelas mengikut masa yang ditetapkan, berpakaian kemas serta mematuhi etika pemakaian yang ditetapkan institusi. Ketika sesi pengajaran berlangsung, pelajar juga menjaga tingkah laku seperti memberi perhatian penuh. Tindakan ini menyatakan sikap hormat terhadap pensyarah serta kesedaran bahawa fokus yang baik akan memudahkan penerimaan ilmu. Masya Allah. Walau bagaimanapun, dari pemerhatian saya, terdapat beberapa aspek yang masih boleh diperbaiki. Antaranya ialah segelintir pelajar yang lambat membalas mesej pensyarah atau kurang memberi respon dalam kumpulan perbincangan rasmi. Hal ini mungkin berpunca daripada kelemahan pengurusan masa ataupun kekurangan disiplin komunikasi. Selain itu, dalam sesi kuliah dalam talian pula, terdapat pelajar yang kelihatan kurang memberi tumpuan seperti tidak membuka kamera atau tidak aktif dalam memberi maklum balas. Meskipun isu ini tidak melibatkan majoriti, tetapi aspek tersebut perlu diberi perhatian agar adab menuntut ilmu tidak terjejas dalam suasana pembelajaran digital. Baik, secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar IPJKS sentiasa berusaha untuk mencontohi akhlak terpuji Rasulullah SAW, khususnya sifat tawaduk, sopan santun, serta penghormatan kepada guru dan orang yang lebih berilmu. Walaupun terdapat ruang untuk menambah baik lagi, amalan yang ditunjukkan menggambarkan kesedaran pelajar terhadap peranan mereka sebagai bakal guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi menjadi tokoh teladan kepada masyarakat kelak. Dengan meneruskan usaha untuk memelihara adab dan etika, pelajar IPJKS akan mampu memenuhi aspirasi pendidikan negara dalam melahirkan pendidik yang berilmu, berakhlak dan berkarakter unggul. Kesimpulannya, hasil pemerhatian ini juga menunjukkan bahawa pelajar IPJKS secara umumnya berjaya menghayati nilai-nilai akhlak mulia dalam pergaulan sesama rakan bukan muslim serta dalam hubungan dengan pensyarah dan kaki tangan. Sikap hormat, toleransi, kesantunan dan keprihatinan yang ditonjolkan mencerminkan usaha pelajar dalam mengamalkan adab Islam dalam kehidupan seharian, sama ada dalam suasana formal maupun tidak formal. Amalan seperti ini yang memberi salam, menjaga tutur kata, mematuhi arahan serta membantu rakan yang memerlukan, jelas menggambarkan sahsiat positif yang seiring dengan nilai keguruan. Terima kasih Saudari Hidayah. Izinkan saya menambah sedikit tentang penutup kita. Selain itu, saya melihat juga pelajar IPJKS turut menunjukkan disiplin diri yang baik melalui pematuhan etika pemakaian, kehadiran awal ke kelas, menjaga fokus ketika sesi pembelajaran, dan komunikasi secara beradab dalam urusan rasmi. Walau bagaimanapun, beberapa aspek kecil masih perlu diberikan perhatian seperti ketepatan masa dalam memberi maklum balas kepada pensyarah dan memastikan fokus sepenuhnya ketika pembelajaran dalam talian. Kekurangan ini masih tidak menunjukkan kelemahan besar, namun ianya ruang untuk penambahbaikan bagi memastikan kecemerlangan sasiat terus dipertingkat. Punca yang bernasib kamu berdua, saya juga ingin menambahkan bagi penutup ini, daripada kajian ini dapat diambil pengajaran bahawa akhlak mulia bukan hanya dinilai melalui ibadah formal, tetapi turut terserlah melalui adab, tingkah laku dan etika harian.
Hormat terhadap semua tanpa mengira latar belakang adalah tuntutan Islam. Manakala penghormatan kepada guru sebagai penyampai ilmu merupakan kewajiban yang membawa kebekatan ilmu. Akhlak Rasulullah SAW menjadi contoh sepanjang zaman, bukan sahaja kepada umat Islam, malah sebagai rahmat kepada seluruh manusia. Bagi mempertumbuh pengalaman akhlak pelajar, beberapa cadangan boleh dikemukakan. Antaranya melaksanakan program sinar budaya dalam pelajar bukan muslim, memperkasa kursus adab dan profesionalisme keguruan, serta mengadakan kempen komunikasi beradab termasuk etika berkomunikasi secara digital. Dalam pendekatan berterusan ini, diharapkan pelajar IPJKS terus berkembang sebagai bakal pendidik yang tinggi ilmunya, terpuji akhlaknya, matang pemikirannya, serta mampu menjadi teladan dalam mewujudkan persekitaran pendidikan yang harmoni dan berlandaskan nilai Islam. Oleh itu, saya tutup sesi podcast kita dengan serangkap pantun yang berbunyi, bintang bersinar di langit tinggi, ilmu diamal jadi penyeri diri, akhlak dijaga setiap hari, semoga rahmat Allah sentiasa menghampiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.